Kisah seram yang berlaku kepada Kak Ju sewaktu tinggal di utara tanah air pada tahun 2005 hingga 2006 merupakan satu pengalaman yang tidak boleh dilupakan. Memang seram gila. So, kalau korang semua dah bersedia, jom guys, kita dengarkan pengalaman seram yang dialami oleh Kak Ju. Masa tu Kak Ju baru saja berusia 25 tahun. Kak Ju ni tinggal di kampung bersama mak dia selepas mak dia berpisah dengan ayah Kak Ju sewaktu Kak Ju ni masih kecil. Dan pada masa tu, yang lebih merunsingkan hati Kak Ju apabila Kak Ju ni dapat tahu yang mak dia terkena penyakit stroke. Memang satu badan tak boleh bergerak, hanya mampu cakap dan gerakkan mata je. Kira baiklah tu. Memang teruk berbenar yuk, bak kata orang Perak. So, Kak Ju lah yang akan menguruskan segala keperluan dalam rumah tu. Kak Ju lah kena masak, dia kena kemas rumah, dia kena suapkan mak dia makan, cuci berak, cuci kencing, apa semualah. Melayan segala kemahuan yang diperlukan oleh mak dia. Kira Kak Ju ni jenis anak yang kuat jugalah. Dan Kak Ju ni ada seorang abang. Tapi abang Kak Ju telah pun berkahwin dan tinggal betul-betul bersebelahan dengan rumah Kak Ju. So, Kak Ju je lah yang tinggal bersama mak dia dekat rumah kampung tu. Nak dijadikan cerita, sewaktu mak Kak Ju ni terkena stroke, Kak Ju ada mengalami satu benda yang agak pelik. Setiap malam Jumaat, Kak Ju ni akan bermimpi ada seorang nenek yang mengenakan pakaian berwarna hitam. Dan nenek ni, dia tak main seorang. Dia akan bawa dua orang penjaga. Dan penjaga ni pun pakai pakaian sama juga warna hitam. Tapi disebabkan Kak Ju ni tak kenal nenek ni, tiba-tiba datang dalam mimpi macam tu, Kak Ju tak layan lah. Pisang nenek ni, kena sidai. Walaupun dalam mimpi, tapi nenek ni kena sidai dengan Kak Ju macam tu. So, bila dah 3 kali Jumaat berturut-turut asyik mimpi benda yang sama, Kak Ju ni pernah bagi tahu mak dia berkenaan mimpi yang dia alami. Tapi apa yang mak Kak Ju cakap? Engkau ni Ju banyak sangat tengok movie lah. Itulah mak cakap, jangan banyak tengok movie. Kan dah merepek dah. Bila dengar mak dia cakap macam tu, Kak Ju ni tak adalah fikir apa sangat. Lantak lah. Maybe betul lah mainan tidur. Tapi benda baru je mula. Orang cakap nenek tu baru salam perkenalan je. Kiranya sejak Kak Ju dapat mimpi tu, dia dah mula perasan dah yang perangai mak dia dah makin pelik. Dikatakan setiap malam menjelang je pukul 12 malam ke atas, mak Kak Ju ni akan mula meracau-racau, menjerit-jerit. Kalau cakap bahasa Melayu tu boleh tahan kira lagi, tak adalah takut sangat. Tapi yang seramnya, mak Kak Ju ni dia cakap dalam bahasa Siam. Manalah Kak Ju tak jam. Nak cakap takut tak adalah, sebab Kak Ju ni tahu yang mak dia memanglah ada darah keturunan Siam sikit. Lagipun diorang tinggal dekat area apa tu, utara sana kan. Tapi jadahnya tiba-tiba cakap Siam kerapung kap. So, Kak Ju ni terpaksa lah tenangkan mak dia. Nak marah pun tak boleh lah, mak sendiri kan. Nak tak nak sabar je lah. So, adalah satu malam Kak Ju ni dia melayan. Dia melayan televisyen kat ruang tamu bersama mak dia. Masa tu ada cerita Mentor. Mas Idayu dan Black Mentor. Siapa layan lah. So, waktu Kak Ju ni tengah syok layan kan, mak dia pun baring kat sebelah Kak Ju. Kak Ju perasan yang suasana dalam rumah tu dah mula pelik sikit. Sunyi semacam je. Memang tak dengar satu bunyi pun. Bunyi unggas ke, bunyi burung kat luar rumah ke yang daripada tadi bising, terus senyap dalam sekelip mata. So, Kak Ju ni pelik. Dan masa dia tengok mak dia yang baring kat sebelah, mak dia ni seolah-olah macam nak cakap, nak bagi tahu sesuatu Kak Ju. Tapi macam bola golf melekat tau. Macam tak lepas. Mak dia macam tu. So, Ju ni pelik lah. Mak ni cakap je lah. Mak tu stroke, bukannya bisu. So, bila mak dia dah macam tu, tiba-tiba mata mak dia terbuka besar memandang ke arah tangga. So, Ju ni pun beranikan diri untuk pandang ke arah tangga. Sebab rumah kampung Ju ni, dia 2 tingkat. Dia ada bahagian bawah, ada bahagian atas. Dan waktu Kak Ju pandang dekat arah tangga tu, Kak Ju nampak ada satu susuk tubuh yang sedang turun daripada tangga. Kak Ju pandang mak dia, mata mak dia dah macam kucing dah. Besar je, terbeliak macam tu kan. Mak dia dah takut gila dah. Dan korang nak tahu tak apa yang Kak Ju nampak? Kak Ju nampak susuk tubuh yang sedang turun daripada tangga tu sebiji macam muka mak dia. Benda tu turun slow je daripada tangga tau. Lepas dah sampai bawah, benda tu terus pergi ke arah dapur. Hoi, Kak Ju dah meremang satu badan dah. Kepala otak dia dah jam dah. Tak tahu nak cakap apa. Yelah, siapa yang baru turun tadi? Dekat
rumah tu, Kak Ju tahu dia tinggal berdua je dengan mak dia. Dengan rasa takut, Kak Ju ni tundukkan kepala dia. Dia baca je apa yang dia tahu. Memang dah terketar dah. Masa Kak Ju sedang baca ayat Al-Quran tu, Kak Ju boleh dengar benda ataupun susuk tubuh yang duduk dekat dapur tu seakan-akan tengah bancur air. Sebab Kak Ju boleh dengar bunyi cawan dan juga bunyi sudu berlaga. Ting 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 ting. So masa tu Kak Ju pun bacalah surah lagi. Dan waktu Kak Ju baca, Kak Ju ni dengar lagi sekali yang benda dekat dapur ni mula berjalan menuju balik ke arah tangga. Masa ni Kak Ju dah berdebar dah. Hati dia, alamak apa ni kan. Dan waktu ni lah mak Kak Ju yang daripada tadi ketakutan tak habis-habis mak dia akan tak boleh cakap tau. So Kak Ju ni beranikan diri dia pandang ke arah tangga. Dan korang nak tahu, waktu Kak Ju pandang ke arah tangga, Kak Ju nampak susuk tubuh yang saling tak tumpah sama macam mak dia ni sedang naik ke atas rumah. Dan lembaga ni bila sampai ke atas, sempat lagi lembaga ni menoleh secara perlahan memandang ke arah Kak Ju dengan lirikan mata yang agak besar, siap senyum ke arah Kak Ju. Hei, pisang weh. Lepas tu Kak Ju dengar bunyi macam ada orang tutup pintu dengan kuat dekat tingkat atas. Petepak macam tu tau. Time ni Kak Ju dah tak tahu nak buat apa dah. Dia tanya mak dia, "Mak, apa tu mak?" Tapi mak dia hanya mendiamkan diri. Dan Kak Ju perasan muka mak dia seakan-akan marah. Macam tak suka apabila Ju tanya dia soalan macam tu. Tak lama lepas kejadian seram tu, abang Kak Ju yang duduk dekat je dari rumah Kak Ju ni datang dengan isteri dia. Memang setiap malam boleh dikatakan abang dia akan datang lah untuk ziarah ataupun melawat mak dia. So Kak Ju ni ambil lah peluang. Bila abang dia dah datang, Kak Ju ni pun cakap lah kat abang dia apa yang terjadi tadi. Tapi ku ajar punya abang. Abang Kak Ju ni boleh gelak je. Siap abang dia cakap, "Kau ni drama sangat lah. Merepek lah. Mana ada apa-apa. Itulah orang cakap jangan banyak sangat tengok drama. Kan dah meroyan." Bontot tapir betul. Orang nak bagi tahu boleh kena tepek pula. Kak Ju ni panas rasa. Gangguan yang berlaku di rumah Kak Ju makin menjadi-jadi. Boleh dikatakan hampir setiap malam akan berlaku bermacam-macam jenis gangguan. Kadang-kadang Kak Ju akan dengar bunyi pasir dekat atas atap. Macam ada orang tabur pasir. Kadang-kadang dengar juga bunyi orang berjalan. Tap, tap, tap. Dan yang paling teruk adalah bau yang busuk tau. Dekat dalam rumah tu, Kak Ju boleh bau. Macam bau bangkai dekat dalam rumah. Tapi bila Kak Ju cari tapi tak jumpa pun. So bila dah banyak sangat benda yang jadi kat dalam rumah tu, adalah satu malam Kak Ju cuba juga dapatkan jawapan. Disebabkan gangguan ni dah selalu berlaku selepas pukul 12 malam, Kak Ju ni dia sanggup bersengkang mata, tahan mata dia daripada tidur tu. Dia nak tahu juga apa benda yang buat bising kat rumah aku ni. Berjalan lah, baling pasir lah. Dan sewaktu Kak Ju ni duk lepak dalam bilik bersama mak dia, time tu dah pukul 12 lebih, dah nak pukul 1. Tiba-tiba mak Kak Ju ni yang daripada tadi tenang baring kan macam tidur, tiba-tiba meraung tau, macam orang kena rasuk. Kak Ju pun cepat-cepat lah buka lampu. Dan bila Kak Ju ni tengok mak dia, muka mak dia dah lain dah. Dengan rambut serabai macam hantu Kak Limah tu, dengan air liur menjejeh-jejeh. Lepas tu mak dia ni akan meraung macam orang tengah tahan sakit. So Kak Ju ni tegur lah mak dia. "Apa kes ni mak? Oi, dah malam-malam ni duk menangis, duk meraung bagai sakit ke mak? Kalau sakit cakap je lah. Mak tu kena stroke badan je. Mulut tu boleh lagi cakap. Cuba bagi tahu Ju." Tapi mak Ju ni langsung tak layan tau. Sampai Kak Ju kena cakap dalam bahasa Siam. Kau bayang betapa teruknya mak dia ni. Kak Ju pun cakap lah bahasa Siam. Meng oi, harai lai kak. Maksud dia, tak apa, jangan risau, aku explain. Maksud dia, mak ni dah kenapa? What not? Tak habis-habis menangis macam ni. Mak nak apa sebenarnya ni? Waktu tu, memang seram dia dah lain macam, Mat. Korang bayang lah. Lepas Kak Ju cakap je Siam dekat mak dia kan, cakap dalam dialek Siam, tiba-tiba mak Kak Ju ni pandang ke arah atas tau. Mata mak dia terus terbuka dengan besar macam tu. Lepas tu mak dia terus cakap dengan suara seakan-akan bukan suara mak dia.
tapi suara nenek tua. Esok, hang masak pulut dengan hang buat sekali, hang bancuh sekali ayak kopi steko. Aku tak nak setiawan aku nak steko. Lepas tu, hang campur sekali susu cair. Aku nak minum Nescafe. Amboi, tiba-tiba mak dia ni demand pula. Kejadahnya nak minum Nescafe pula esok kan. So Kak Ju ni pelik lah. Mak ni tiba-tiba nak pulut, nak Nescafe bagai. So Kak Ju ni tanyalah mak dia. Mak, siapa yang nak makan semua benda tu, Mak? Mak bukannya makan sangat pulut. Tiba-tiba nak minum Nescafe. Siapa yang nak pulut? Cuba Mak bagi tahu. Dan Mak Ju pun cakap lah dekat Ju. Kawan Mak, dia nak makan. Dia lapar. Oh, memang lapar betul tu. Terdiam Kak Ju bila dengar mak dia cakap macam tu. Kawan? Siapa kawan Mak? Mana pernah ada sesiapa datang kat rumah ni? Oh, time tu dah meremang dah. Bulu roma Ju dah meremang dah. Pada masa ni, Ju dah rasa tak sedap hati. Lalu Ju pun cakap lah kat mak dia. Tak ada. Mak cakap dekat kawan mak tu, kalau dia nak pulut, kalau dia nak Nescafe, dia pergi buat sendiri. Tak ada masa lah orang nak pergi buat pulut bagai. Siap nak Nescafe pula tu. Kau ajar betul. Dan bila Ju cakap macam tu dekat mak dia, secara tiba-tiba, mak Ju ni terus cakap. Oh, yang ni seram guys. Mak dia terus cakap, anak aku tak bela hang. Anak aku, dia bela aku je. Hang pergilah balik. Sebaik saja mak Ju cakap macam tu, Kak Ju nampak ada satu susuk bayang berwarna hitam. Seakan-akan bayang-bayang yang terlekat dekat dinding berdiri betul-betul dekat atas kepala mak dia. Dan lembaga hitam ni jalan secara perlahan keluar daripada bilik tu. Ju perasan yang mata mak dia bergerak mengikut bayang tu. Memang confirm mak dia pun nampak lah. Ju ni dah pelik dah. Uish, tak kelakar lah weh. Memang betul lah siap. Mak aku ada kawan rupanya. Keesokan harinya, Kak Ju pun pergilah berjumpa dengan abang dan bini abang dia. Nak bagi tahulah apa yang jadi kan. Tiba-tiba mak dia dah meracau, cakap kawan nak pulut. Lepas tu dia nampak pula bayang hitam. Pada awalnya, abang dia ni tak percaya tau. Abang dia macam, tak ada lah. Mana maunya. Merepek lah kau ni Ju. Abang dah cakap jangan merepek. Tapi selepas diyakinkan oleh bini dia yang benda ni serius, apa yang Ju cakap ni bukan benda yang main-main, barulah abang dia nak percaya. Geram betul lah perangai Zimbabwe betul. Aku dah marah sebut macam-macam ni. So abang pun cubalah dapatkan bantuan daripada seorang ustaz ni. Nak dipendekkan cerita, nama ustaz ni bukan Ustaz Mustaqim, tetapi Ustaz Syawal. Ustaz Syawal ni pun mengarahkan Kak Ju dan juga abang untuk pergi ke setiap masjid yang ada kat kampung tu untuk dapatkan air daripada kolah masjid. Bukan satu je tetapi Ju dan juga abang dia terpaksa mengambil air daripada 7 kolah yang berbeza. Lepas tu ada syarat lagi. Air tu, dia orang kena cedok sendiri. Dia orang tak boleh ambil daripada paip. Kang tak menjadi apa yang Ustaz Syawal ni cakap. Dan lepas dah dapat air daripada 7 kolah yang berbeza, Kak Ju dan juga abang dia kenalah membaca selawat. Lepas tu, baca juga Al-Fatihah, ayat 3 kul, ayat kursi dan niat di dalam hati. Sambil baca tu kena niat di dalam hati. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesembuhan buat mak Kak Ju. Bila Kak Ju dah dapat air tu, Ustaz Syawal pun sempat pesan lagi sekali. Nanti kalau kau dah dapat air tu, kalau kau nak bawa balik ke rumah kau tak boleh ikut pintu depan. Kau kena masuk ikut pintu dapur. Banyak pula syarat Ustaz ni. Geram pula kita lah. Kan? Kak Ju pelik lah. Dah kenapa pula tak boleh ikut pintu depan? Tapi nak buat macam mana? Dah Ustaz tu suruh, Kak Ju ni pun dia ikut je lah apa yang Ustaz Syawal suruh. Dan waktu Kak Ju bawa air tu, dia pun masuk ikut pintu dapur. Belum sempat dia nak letak air tu atas meja, tiba-tiba Kak Ju ni dengar yang mak dia menjerit daripada dalam bilik. Ju, bawa air tu, bagilah dekat mak. Mak nak test.
betul menjadi ke air tu? Cuba kasih mak rasa. Berderau lah darah Kak Ju kan. Memang meremang lah. Jadah lah siap. Macam mana mak boleh tahu pula yang aku bawa air penawar? Hui, mak ada level ayah peng. Boleh tahu tu. Padahal Kak Ju tak bagi tahu pun mak dia yang dia bawa air penawar. Dan seminggu pun berlalu. Air yang Kak Ju dapatkan sebagai penawar diberikan kepada mak dia untuk dibuat minum. Lepas tu selebihnya mak dia kena mandi guna air tu. Ambil wuduk pun mak dia kena juga guna air yang sama. Dan Alhamdulillah, apa yang dikatakan oleh Ustaz Syawal, apa yang diajarkan, akhirnya membuahkan hasil. Nampaklah kesan positif. Kesihatan Mak Ju ni dah makin okey dah. Setiap malam lepas pukul 12 dah tak ada meracau. Rambut pun dah tak ada lah macam kena elektrik ke apa. Ada okey dah. Muka mak dia pun dah tak seram sangat. Tapi tak settle lagi mak. Relax dulu. Sebab selepas seminggu, Kak Ju perasan dekat sekeliling rumah dia mula keluar sepihan-sepihan kaca. Nak cakap banyak tu tak adalah banyak. Tapi sepihan kaca yang kecil-kecil ni tak tahu datangnya daripada mana. Dan itu telah membuatkan Kak Ju ni dah mula rasa takut dah. Daripada mana pula datang kaca ni? Macam mana boleh banyak pula benda pecah kat tepi luar rumah semua? Daripada mana pula datang kaca ni? Macam mana boleh banyak pula kaca kat luar rumah? So Kak Ju ni pun dia teruslah call Ustaz Syawal untuk minta pertolongan. And tak lama lepas tu, bila Ustaz Syawal datang je ke rumah Kak Ju, Ustaz pun terus cakap Kak Ju, tak boleh jadi ni Ju. Ustaz rasa tak sedap hati ni. Mulai hari ni, nak tak nak kita semua kena buka atap rumah ni. Kak Ju bila dengar Ustaz cakap macam tu, dah jadah pula Ustaz ni. Kan sebenarnya kita nak ubatkan mak. Dah kenapa pula macam nak renovate rumah, nak kena buka atap semua. Tapi Ustaz cakap, bukan. Awak tak perasan ke Ju? Mak awak tu dah berapa lama dah tak buang air? Tu awak tengok yang dia baring kat tilam tu, apa yang keluar? Bila Ustaz cakap macam tu, barulah Kak Ju ni perasan. Ya Allah, Mak. Mak dia tengah membuang. Tapi bukan kat tandas. Sebab mak dia kena stroke. Mak dia main lepas je kat atas tilam tu. Bau dia tak payah cakap lah, Mat. Bau macam memerang basah. Macam memerang yang tak mandi setahun. Korang bayang je lah. Bila orang yang dah lama tak buang air, bila sekali buang tu, macam pilih pecah. Keluar semua benda tau. Dan kebanyakan sisa-sisa yang keluar daripada mak dia, semuanya color berwarna hitam. Macam biskut Oreo. Habislah geng puaka. Siapa yang minat McFlurry Oreo, terutamanya Akmal, banana, pisang, Mat. So bila dah macam tu, Ustaz Syawal pun mengarahkan Kak Ju dan juga abang untuk bawa mak diorang naik ke tingkat atas rumah. Sebab nanti Ustaz Syawal akan buka atap zinc tu. Dan sebelum Ustaz Syawal buka atap zinc, Ustaz sempat tanya mak Kak Ju sendiri, suruh dia pilih yang mana bahagian yang nak dibuka. Dan lepas mak Kak Ju ni dah pilih bahagian atap yang ingin dibuka, Ustaz pun dengan pertolongan abang mula membuka dua atap zinc. Jadi bahagian atap tu dah mula lopong dah. Ustaz Syawal ada pesan, lepas je diorang dah buka atap tu, tak kisahlah apa pun yang terjadi pada malam ni, jangan sesekali korang semua berhenti baca ayat Al-Quran. Dan yang paling penting, jangan sesekali pandang ke atas. Bila Kak Ju dan juga abang dengar apa yang dikatakan oleh Ustaz Syawal, first time kot experience benda-benda macam ni. Mana pernah. Meremang lah Kak Ju dan juga abang kan. Gila tak takut. Lalu Ustaz pun mulalah memagar kawasan rumah tu dan segala persiapan mula diatur. Sebelum diorang memulakan apa-apa, Ustaz kena pagar rumah tu. Takut ada benda-benda yang daripada luar cuba nak masuk ke dalam rumah. Kak Ju, abang dan Ustaz Syawal pun mula menanti apa yang bakal mendatang. Dan sewaktu mereka semua meneruskan membaca ayat Al-Quran, semuanya tenang. Sehinggalah jam mula menunjukkan pukul
12:30 malam. Waktu mereka sedang duduk beramai-ramai dekat tingkat atas tu, mak Kak Ju baring je lah atas tilam tu, dah stroke kan. Mak dia mata pun tertutup je, kemungkinan tidur lah kot. So Kak Ju dengan ustaz semua teruslah baca. Tengah baca-baca Quran, tiba-tiba suasana yang tenang tadi dah mula berubah. Kak Ju ni dah rasa tak sedap hati dah. Sebab keadaan yang sunyi, tenang telah bertukar menjadi ribut. Pada awalnya, Kak Ju ni tak adalah heran sangat. Kemungkinan nak hujan lah kot malam tu. Tapi yang membuatkan Kak Ju ni pelik, apabila dia memerhatikan kawasan luar rumah daripada tingkap, pokok-pokok yang ada dekat luar rumah, semuanya relax je lepak, tak ada goyang pun. Tapi berbeza, keadaan dekat dalam rumah macam nak roboh. Angin punyalah kuat. Korang boleh bayang tak? Bila rumah papan, rumah kayu yang lama, kalau kena ribut, hui, atap zinc tu berlaga sesama sendiri. Ta 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 ta. Bunyi kayu pun dah macam nak patah dah. Semua tempat Kak Ju ni boleh dengar. Kejap, pa, pa, pa. Dan pada masa ni, Ustaz mengarahkan Kak Ju dan juga abang untuk teruskan membaca ayat Quran. Tak payah berhenti, jangan berhenti. Daripada baca secara perlahan, disebabkan ribut tu dah makin kuat, Kak Ju pun cuba membaca dengan kuat. Dia kuatkan lagi suara dia. Dan waktu Kak Ju kuatkan suara dia, mak Kak Ju yang daripada tadi tenang je, relax je, tidur dekat atas tilam tu, mula jadi tak tentu arah. Mata mak dia yang daripada tertutup mula terbuka dengan luas. Mulut mak Kak Ju dah mula tenganga, air liur dah mula keluar dan boleh dengar suara mak seakan-akan mengeruh macam seekor lembu yang kena sembelih. Badan mak dah macam ular kepanasan, tak boleh duduk diam, kejap melentik, kejap melentik. Muka mak pun memang dah bukan muka dia dah macam tengkorak hidup, punya takut dengan mata terbeliak. Lepas tu buat pula bunyi macam lembu. Kak Ju nak tak ada pilihan. Dia kena beranikan diri dia sebagai seorang anak, walaupun seram, tetapi manalah tak ada rasa sedih bila tengok mak sendiri terseksa macam tu. Bila dah tengok keadaan mak macam tu, Kak Ju pun teruskan membaca beberapa ayat daripada Al-Quran. Dan belum sempat Kak Ju nak habis bacaan ayat Al-Quran dia, Kak Ju ni sempat memandang ke arah atas. Dan waktu ni lah apabila abang Kak Ju perasan, abang terus jerit, "Weh adik, kau jangan tengok atas. Ustaz dah pesan, baca je. Jangan tengok atas, dik. Kau gila ke apa?" Tapi Kak Ju ni punyalah ketegak. Dia tak nak dengar tu. Dengan laungan Allahu Akbar, Kak Ju pun pandang juga ke atas. Ya Allah! Memang menyesal gila Kak Ju pada masa tu. Sebab bila dia tengok ke atas saja, dekat bahagian atap zinc yang terbuka tu, Kak Ju nampak ada satu lembaga yang besar dengan badan yang kurus berwarna hitam, mata merah yang menyala, lidah yang terjelir dengan panjang, air liur dah menitik-nitik ni, tengah duduk mencangkung memandang tepat ke arah mak Kak Ju. Badan Kak Ju pada masa tu dah macam sayur kangkung lah, dah lemah tu badan dah. Macam tu kan. Yelah, first time mata hijab terbuka, engkau nampak lembaga hitam yang besar duduk mencangkung ke atas atap. Memang trauma terus Kak Ju. Dan Ustaz Syawal pun mulalah melaungkan azan sekuat hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sebaik saja Ustaz Syawal habis melaungkan azan, alhamdulillah, keadaan kembali normal. Angin pun dah tak kuat, ribut pun dah tak ada. Susuk tubuh lembaga hitam yang duduk mencangkung tadi pun sudah tidak kelihatan. Alhamdulillah, segalanya telah berakhir. Selepas daripada kejadian yang cukup menyeramkan pada malam tu, keadaan mak Kak Ju dah kembali normal. Ustaz adalah tanya kepada Kak Ju, apa sebenarnya yang berlaku? Ustaz Syawal nak tahu. Kak Ju pun memang dah lama dah tahu benda ni. Mak Kak Ju pernah bagi tahu Kak Ju yang masa muda, mak Kak Ju ni ada mewarisi satu ilmu.
ilmu yang diturunkan oleh arwah nenek Kak Ju, dan ilmu ni haruslah diwarisi oleh ahli keluarga sendiri. Tak boleh kasih kat orang lain. Disebabkan kesian dekat arwah nenek yang nak meninggal dunia pada masa tu, mak Kak Ju tak ada pilihan. Nak tak nak, dia terpaksa juga ambil ilmu tu. Dan ilmu tu adalah ilmu pengasih guys. Yang original, tak ada ciplak punya. Daripada Thailand, memang kuat lah. So daripada dulu lagi, bila mak Kak Ju ni dah ambil, dia nak pas dekat Kak Ju. Tapi Kak Ju ni memang tak nak lah. Bagi diri Kak Ju, biarlah tak ada orang suka aku pun. Aku tak nak lah cantik menggunakan ilmu pengasih ke apa semua ni. Benda ni syirik tahu tak? So Kak Ju pun bila dah macam tu, dia decide nak buang. Dia nak buang je ilmu ni. Dia tak nak pakai pun. Sebab ilmu-ilmu syirik ni memanglah sedap pakai, tapi akhirnya akan makan diri. Dan masa Kak Ju nak pergi buang ilmu ni, daripada kampung Kak Ju bawa kereta menuju ke Kuala Perlis. Dekat Kuala Perlis ni dia akan pergi dekat satu perubatan Islam yang reti nak buang ilmu ni lah. Dan waktu tengah memandu kereta, tiba-tiba kereta yang dipandu oleh Kak Ju menjadi berat. Dan suasana dalam kereta tu pun, walaupun dah pasang aircon full blast dah, tetap berpeluh, rasa panas gila. Dan bila dah nak sampai sahaja dekat pusat rawatan Islam yang terletak dekat area Kuala Perlis, kakak ipar Kak Ju pun call. Dia cakap, yang mak dah mengamuk kat rumah ni. Apa yang kau buat ni Ju? Tapi Ju katakan, Kak, janganlah macam ni. Ju terpaksa buat macam ni untuk selamatkan keluarga kita. Nasib baiklah abang Kak Ju ni ada kat rumah, dapatlah juga tenangkan mak dia. Dan selepas dah berjaya hapuskan ilmu pengasih, tak lama lepas tu Kak Ju pun dapat berita yang teramat sedih. Mak Kak Ju akhirnya telah pergi menghadap ilahi. Segala ilmu yang diwarisi akhirnya telah berakhir. Ya ke? Yakinnya kamu dong. Belum tamat lagi. Walaupun ilmu pengasih tu telah berjaya Kak Ju buang, tetapi sisa-sisa ilmu tu masih ada lagi di dalam keluarga Kak Ju. Masa Kak Ju bagi tahu abang pasal ilmu pengasih ni, abang Kak Ju memang mati-mati tak nak percaya. Dia cakap yang mak tu meninggal sebab sakit tua je. Mak kan kena stroke. Engkau tak payah merepek lah Kak Ju. Kak Ju bila dengar, geram lah pula. Mak tak nak pas kat kau. Memanglah kau senang cakap. Aku ni yang kena hadap, kau tahu tak? Kak Ju hampir setiap malam akan bermimpi didatangi oleh satu lembaga yang berupa nenek tua. Dan nenek tua ni muka dia teramat menakutkan. Dan nenek ni akan suruh Kak Ju terima saja segala hadiah yang dia ingin berikan kepada Kak Ju. Tapi nasib baiklah Kak Ju ni jenis seorang perempuan yang tak tinggal solat, baca Quran, berzikir siang dan malam, tahajud apa semua. Dapatlah juga Kak Ju melawan nenek tu di dalam mimpi. So nenek ni tak berjaya nak goda Kak Ju. Kau ingat Kak Ju ni bodoh ke? Kak Ju ni intelligent people of the thinking lah Mat. Nenek ni dah salah game orang. Tapi itulah, nak tak nak, itulah apa yang terpaksa Kak Ju hadap. Memang tak boleh leka. Kalau Kak Ju tinggal solat dalam sehari ke, kalau tak pun Kak Ju tak baca Al-Quran, benda-benda ni akan cuba juga untuk menghasut Kak Ju supaya mewarisi ilmu pengasih yang datangnya daripada Thailand. Dan memang dah tentu-tentulah ilmu ni adalah ilmu syirik dan menyesatkan. Ingat geng puaka, syaitan tak pernah tidur. Mereka akan cuba sedaya upaya untuk menyesatkan umat Nabi Adam sehinggalah ke hari kiamat. Jadi itulah saja guys kisah untuk malam ni. Pengalaman seram yang dialami oleh salah seorang geng puaka yang ingin dikenali sebagai Kak Ju. Zaf daripada pihak Zaf Channel ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Kak Ju kerana sudi mengirimkan kisah seram yang Zaf dapat juga kongsikan bersama semua geng puaka. Semoga korang semua dapat mengambil segala iktibar dan juga pengajaran daripada kisah pengalaman hidup Kak Ju sendiri. So kalau korang semua terhibur, macam biasalah tekan button subscribe dan juga bell notification dan juga button like itu tanda sokongan. Dan kalau korang tak suka, sarang macam biasalah. Aku suka betul lah. Haters tekan je lah dislike tu. Korang komen je lah apa yang korang nak. Zaf akan layan. Channel ni kita alu-alukan haters. Channel lain maybe tak nak, tapi channel ni I love my haters. Macam tu lah pula kan.
So insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Stay safe, stay healthy. Kalau korang ada pengalaman seram yang ingin dikongsikan bersama Zaf, korang boleh DM Zaf dekat Instagram ataupun dekat Facebook. Nak lagi senang, korang email je lah. Mana nak dapat email Zaf? Tak JT lagi ke? Dekat ruang bawah description ni lah. Acik. So insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Stay safe, stay healthy. Aku sayang geng puaka semua. Yeah, road to 30k subscriber. Bye bye guys.